Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin mempersembahkan sebuah pembintangan video yang bertajuk Interaksi Kesultanan Melayu Brunei dengan Tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin mempersembahkan sebuah pembintangan video yang bertajuk Interaksi Kesultanan Melayu Brunei dengan Tamadun Islam. Saya Nur Nazurah binti Untong dan saya akan memulakan pembentangan ini dengan sedikit pengenalan mengenai Kesultanan Melayu Brunei. Wujudnya sebuah Kesultanan Melayu di Borneo yang bernama Kesultanan Melayu Brunei. Peradaban Melayu Islam telah berkembang disebabkan adanya interaksi dengan peradaban Islam. Pusatnya beralih-alih di alam Melayu iaitu bermula dari Pasai, kemudian ke Melaka, seterusnya ke Aceh, Patani dan juga Brunei. Usaha penyebaran Islam oleh para pendakwah yang bersungguh-sungguh mampu memberi kesan terhadap negara Brunei. Kesan peradaban Islam sangat kuat sehingga menjadi tonggak kepada pemerintahan di Brunei Darussalam sekarang. Oleh itu, Brunei telah menjadi pusat kepada penyebaran Islam. Objektif kajian tugasan ini ialah: yang pertama, peradaban Kesultanan Melayu Brunei sebelum interaksi dengan peradaban Islam. Yang kedua, interaksi antara Melayu Brunei dari segi ekonomi, politik dan pendidikan dengan peradaban Islam. Dan yang ketiga, pertembungan peradaban Islam dengan aspek konsep Melayu Islam beraja kepada Kesultanan Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adiba Syahirah binti Abu Bakar dan saya akan membentangkan peradaban Kesultanan Melayu Brunei sebelum berinteraksi dengan Islam. Peradaban Kesultanan Melayu Brunei sebelum berinteraksi dengan Islam banyak dipengaruhi dengan pelbagai peradaban yang datang. Sebelum berinteraksi dengan Islam, sejak awal lagi, Brunei telah bertembung dengan peradaban India dan peradaban Cina. Hal ini telah menyebabkan sebelum berinteraksi dengan Islam, peradaban Kesultanan Melayu Brunei adalah berdasarkan peradaban India dan peradaban Cina. Perkara tersebut juga telah disebut oleh seorang penulis yang mengatakan bahawa agama Islam berkembang seperti juga yang berlaku di negara-negara lain di alam Melayu. Brunei terlebih dahulu menerima pengaruh Hindu dan Buddha yang dibawa oleh peradaban India dan Cina. Pertembungan antara peradaban India dengan peradaban Kesultanan Melayu Brunei sebelum berinteraksi dengan Islam. Sebelum berinteraksi dengan Islam, Kesultanan Melayu Brunei telah bertembung dengan India dan hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antara peradaban Kesultanan Melayu Brunei dengan peradaban India. Brunei telah dikatakan bertembung dengan peradaban India melalui kerajaan Majapahit. Menurut sejarah, Brunei telah menjadi jajahan takluk kerajaan Majapahit dan Majapahit ialah sebuah kerajaan dengan pemerintahan kuasa Hindu yang kuat. Jadi, sebagai negara yang berada dalam jajahan takluk Majapahit, sudah tentu masyarakat Brunei akan bertembung dengan peradaban India yang telah dibawa oleh kerajaan Majapahit. Kesultanan Melayu Brunei juga dikatakan telah bertembung dengan India melalui perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan melalui pertemuan replika stupa. Replika stupa itu dibina oleh musafir agama tersebut yang berdagang di Brunei kerana sudah menjadi kebiasaan pedagang-pedagang tersebut untuk membuat stupa apabila mereka tiba di suatu tempat, untuk memberitahu bahawa mereka telah datang ke tempat tersebut dan menyebarkan agama di tempat itu. Kesan daripada pertembungan tersebut terhadap peradaban Kesultanan Melayu Brunei. Peradaban India didasari dengan kepercayaan Hindu dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat Melayu Brunei dengan ajaran Hindu. Sebelum Brunei berinteraksi dengan Islam, keagamaan di sana adalah Hindu. Hal ini dapat dibuktikan kerana sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Brunei masih berpegang teguh dengan agama Hindu. Dan ini dinyatakan dalam Negara Kertagama. Negara Kertagama ada menyebut bahawa tradisi pengaruh keagamaan kerajaan Majapahit iaitu Hindu telah mempengaruhi beberapa tempat termasuk Brunei.
Hasil pertembungan dengan peradaban India juga telah menjadikan wujudnya unsur Hindu dalam peradaban Kesultanan Melayu Brunei sebelum berinteraksi dengan Islam, seperti dalam bentuk upacara dan pemakaian adat istiadat. Seterusnya, pertembungan antara peradaban Cina dengan peradaban Kesultanan Melayu Brunei sebelum berinteraksi dengan Islam. Sebelum berinteraksi dengan Islam, Kesultanan Melayu Brunei juga telah bertemu dengan China dan hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antara peradaban Kesultanan Melayu Brunei dengan peradaban China. Setelah Raja Brunei Awang Alak Betatar mengisytiharkan keluar daripada jajahan Takluk Majapahit, Brunei telah menjalin hubungan dengan China. Interaksi awal adalah semasa Brunei menghantar ufti kepada China sebagai tanda hubungan antara dua negara tersebut. Interaksi tersebut juga telah diperkuat dengan perkahwinan diraja. Sultan kedua Brunei, Sultan Ahmad, telah berkahwin dengan adik seorang utusan Maharaja China dan hal ini telah diceritakan dalam Tarsilah Brunei. Brunei juga telah berinteraksi dengan China melalui perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan melalui pertemuan arkeologi seperti tembikar dan matawang. Kesan pertembungan dengan peradaban Cina terhadap peradaban Kesultanan Melayu Brunei sebelum berinteraksi dengan Islam. Peradaban Cina didasari dengan kepercayaan Buddha dan Konfusianisme dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat Kesultanan Melayu Brunei. Selain Hindu, agama masyarakat di sana adalah Buddha. Hasil pertembungan dengan peradaban Cina juga dapat dilihat dalam peradaban Kesultanan Melayu Brunei seperti penggunaan gelaran tradisi masyarakat Cina dalam kalangan orang Brunei, contohnya Pangeran Maharaja Rela. Kesimpulannya, peradaban yang datang seperti peradaban India dan peradaban Cina telah mempengaruhi peradaban Kesultanan Melayu Brunei sebelum berinteraksi dengan Islam. Seterusnya ialah kesan ekonomi terhadap Kesultanan Melayu Brunei dengan peradaban Islam. Yang pertama, kegiatan perdagangan. Islam bermula di kalangan pemerintah yang memeluk Islam atas sebab ekonomi. Kerajaan Brunei pada awalnya adalah pusat perdagangan orang-orang China. Islam telah menjadi perhatian Raja Brunei sejak awal lagi. Oleh itu, Raja Brunei mengutus orang Islam dalam misi perdagangan. Aktiviti perdagangan memainkan peranan penting untuk meningkatkan ekonomi. Antara barang dagangan utama ialah hasil hutan dan hasil laut. Bagi kegiatan penanaman padi pula, ia terbahagi kepada dua kawasan iaitu kawasan dataran rendah untuk penanaman sawah padi dan kawasan dataran tinggi untuk penanaman padi huma. Ia juga telah banyak membantu dari segi pembangunan di kawasan pantai. Peningkatan pengeluaran padi telah menjadi sumber utama mampu mengubah keadaan ekonomi masyarakat. Masyarakat tersebut juga mengamalkan sistem pertukaran barang yang biasanya berlaku di tepi sungai dan ia telah mengembangkan lagi ekonomi sesebuah negara. Untuk kegiatan yang lain pula, terdapat juga aktiviti-aktiviti yang lain yang telah dilakukan oleh masyarakat dari Kesultanan Melayu Brunei seperti berburu, memungut hasil hutan, pertanian, menangkap ikan dan kegiatan dalam sektor minyak dan sektor industri, dan ia telah memberi sumbangan besar terhadap kejayaan Brunei dan Islam itu tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfila Damia binti Jepri dan saya akan membentangkan kesan interaksi politik dan peradaban Islam di Brunei Darussalam. Sebelum itu, saya akan menceritakan tentang perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Islam diperkenalkan di Brunei Darussalam pada 977 Masihi oleh para pedagang dari China melalui laluan Timur Asia Tenggara. Tetapi pada masa itu Islam belum berkembang secara meluas di Brunei. Namun, ada juga teori yang mengatakan Islam masuk ke Brunei Darussalam pada abad ke-13 Masihi. Agama Islam telah menjadi agama rasmi di Brunei sejak Raja Awang Alak Betatar memeluk agama Islam dan menukar namanya kepada Muhammad Shah. Kemasukan agama Islam di Brunei Darussalam boleh dilihat melalui bukti sejarah di
Brunei iaitu Batu Nisan di Tanah Perkuburan Islam Rangas Tutong, Bandar Seri Begawan yang bertuliskan nama Cina Pu Kong Chih Mo yang telah meninggal dunia pada 1264 Masihi. Selanjutnya, saya akan membentangkan mengenai politik di Brunei Darussalam. Pertama, perundangan Islam yang mengatur kehidupan negara akan dikawal oleh Sultan, tetapi undang-undang Islam ini masih terhad dan belum menggambarkan kuasa negara ke atas Islam. Namun, kedudukan Sultan sebagai seorang pemimpin agama sangat kuat dan dibantu oleh Perdana Menteri dan menteri lain. Mereka yang telah dilantik oleh Sultan sebagai pembantunya hendaklah mempunyai latar belakang etnik Melayu yang beragama Islam. Selain itu, Sultan juga mengharuskan orang Melayu agar mampu membaca Al-Quran, memerintahkan kepentingan pengajaran bahasa Melayu dalam tulisan Jawi, Arab ke Melayu, supaya orang memahami hubungan antara Melayu dan warisan budaya Islam. Tambahan pula, apabila Sultan Sharif Ali dilantik menjadi raja, baginda mula membuat undang-undang berdasarkan hukum syariah. Penggunaan undang-undang syarak sebagai panduan dilaksanakan secara beransur-ansur. Pada zaman pemerintahannya, Sultan Sharif Ali berusaha untuk menguatkan ajaran Islam di Brunei. Pada tahun 1959, undang-undang baru telah berkuat kuasa dan menjadi asas penubuhan Majlis Perundangan yang ahlinya sebahagiannya telah dipilih melalui pilihan raya. Parti Rakyat Brunei (PRB) pada ketika itu telah memenangi semua kerusi untuk Majlis Perundangan berdasarkan keputusan pilihan raya. Walau bagaimanapun, terdapat penentangan bersenjata yang telah dimulakan oleh PRB pada tahun 1962. Hal ini kerana mereka menentang rancangan perpaduan Brunei dan Malaysia yang telah menghalang calon yang telah terpilih untuk memulakan tugas mereka. Penentangan bersenjata ini telah dikawal dengan cepat oleh pihak Inggeris dan hal ini telah menjadi peristiwa penting yang telah berlaku di dalam sejarah politik di Brunei. Bertitik tolak daripada hal ini, terdapat beberapa kesan politik di Brunei Darussalam. Pertama, Brunei telah membangun dan berkembang maju sebagai sebuah negara neo-tradisional konservatif. Hal ini kerana mereka menggunakan formula legitimasi yang berasaskan agama, tradisi dan budaya. Hal ini kerana mereka ingin mengikuti pembangunan sosio-ekonomi yang cepat dan maju. Tambahan pula, setelah kemerdekaan pada tahun 1984, Brunei telah berhadapan dengan tugas yang sukar untuk membentuk institusi kerajaan. Sultan mempunyai kuasa yang mutlak, tetapi dalam masa yang sama, Sultan memahami bahawa kepentingan pembangunan institusi profesional yang dimiliki kerajaan yang akan membantunya dalam memenuhi segala keperluan untuk memerintah dalam sistem politik negara moden. Oleh itu, sesuatu bentuk kabinet kerajaan telah diumumkan pada tahun 1984. Akhir sekali, kesan politik di Brunei Darussalam ialah mewujudkan komunikasi kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini kerana Sultan telah memerintah golongan elit baru masyarakat yang berpendidikan tinggi dalam kerajaan yang telah dibentuk olehnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan rasa tidak puas hati antara pelbagai kumpulan sosial. Dengan menjalinkan hubungan dengan kumpulan elit baru dalam masyarakat ini, Sultan telah berjaya mengurangkan pergantungannya kepada kumpulan elit tradisional dan keluarga diraja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Peradaban Islam terhadap Kesultanan Brunei iaitu daripada segi pendidikan. Antara pecahannya ialah dari segi definisi dan seterusnya 4 impak yang terlibat yang kami temui dan tentang kedatangan peradaban Islam. Antaranya ialah dari segi penggunaan bahasa, penggunaan tulisan, pendidikan formal dan seterusnya ialah ilmu yang dibawa daripada luar
yang akan saya kupaskan selepas ini. Daripada perspektif definisi pendidikan, terdapat dua definisi. Antaranya ialah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua, dan seterusnya ialah daripada perspektif filosof Islam iaitu Syahid Muhammad Naqib Al-Atas pada tahun 1992. Definisi pertama menyebut pendidikan adalah perihal ataupun perbuatan untuk mendidik, manakala daripada filosof Islam adalah tempat pengenalan dan pengakuan yang benar untuk segala benda dari aspek penciptaan kepada bimbingan ke arah yang lebih baik, daripada usaha seseorang pendidik kepada pelajarnya. Di sini kita dapat lihat kedua-dua definisi menunjukkan pendidikan membawa kesan ataupun impak yang baik terhadap seseorang. Seperti yang ditekankan dalam Islam, dalam wahyu pertamanya iaitu surah Al-Alaq, untuk mengalahkan semua sentiasa belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Kesan yang terdapat dalam pendidikan yang pertama adalah dari segi penggunaan bahasa. Antara bahasa yang wujud ketika peradaban ini adalah penggunaan bahasa Melayu. Dapat dilihat di sini kesan terhadap peradaban Islam kepada Kesultanan Brunei ini kerana pada abad ke-14 hingga ke-18 terdapat banyak pedagang-pedagang dari luar yang masuk ke Brunei, dan ramai pedagang menggunakan bahasa yang berbeza yang menyebabkan komunikasi antara mereka tidak efektif. Oleh itu, pedagang Arab memilih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, dan ini menyebabkan bahasa Melayu menjadi penggunaan bahasa utama dalam perdagangan antara Brunei dengan pedagang Arab, dan menjadikan bahasa ini sebagai bahasa lingua franca di Nusantara pada masa tersebut. Walaupun pada masa tersebut terdapat banyak lagi bahasa yang wujud, bahasa Melayu juga digunakan dalam penyampaian ilmiah bagi mengelakkan kekeliruan dalam pemberian ilmu. Yang seterusnya ialah penggunaan tulisan, kerana tanpa tulisan tidak wujudlah tamadun. Tulisan yang digunakan ialah tulisan Jawi. Tulisan ini sebenarnya tulisan daripada tulisan Arab, tetapi bahasa yang digunakan dalam tulisan ini ialah bahasa Melayu. Oleh sebab itu, tulisan Jawi digunakan dalam urusan perdagangan dan persuratan, khususnya kepada pedagang-pedagang Arab maupun negara Islam yang lain. Seterusnya, wujud karya-karya dalam tulisan Jawi antaranya ialah Sulalatus Salatin ataupun Salasilah Sultan-Sultan ataupun peraturan raja-raja, dan seterusnya ialah Muniat Al-Musali. Penggunaan bahasa tulisan Jawi telah mengukuhkan rakyat Brunei khususnya dalam pentadbiran. Kesan seterusnya ialah dari segi penyampaian pendidikan secara formal. Secara formal ini bermakna telah wujudnya sekolah di Brunei. Sebelum ini pendidikan di Brunei adalah secara tidak formal, iaitu dilakukan di perumahan ataupun di kawasan istana. Tetapi setelah interaksi berlaku antara peradaban Islam, ia telah membawa kepada penumbuhan sekolah Arab. Ini membolehkan rakyat Brunei khususnya untuk mendalami ilmu dalam bahasa Arab dan membolehkan mereka melakukan interaksi antara pedagang Arab khususnya. Interaksi yang terakhir ataupun impak yang terakhir ialah yang saya dapat perolehi ialah daripada ilmu daripada orang luar Brunei. Pedagang Islam telah membawa pelbagai ilmu, antaranya ialah ilmu fiqah oleh Said Alwi Al-Faqih. Penyampaian ilmu ini juga telah membawa kepada perubahan agama rasmi di Brunei, iaitu agama Islam. Interaksi ini telah membawa kepada ke arah ketamadunan kepada Kesultanan Brunei. Para ulama dan ahli sufi yang tiba di Brunei menyampaikan berbagai-bagai ilmu kepada rakyat Brunei, dan menyebabkan interaksi antara peradaban Islam ini adalah merupakan antara impak penting kepada perubahan dalam cara pemerintahan dan pentadbiran di Kesultanan Brunei. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Saya akan meneruskan dengan pertembungan peradaban Islam dengan aspek konsep Melayu Islam Beraja kepada Kesultanan Brunei dari segi pengenalan ringkas, definisi, kesan kewujudannya, pertembungan antara peradaban Islam dengan Kerajaan Brunei pada saat lalu,
telah mencetuskan interaksi atau impak yang besar kepada Brunei, iaitu timbulnya konsep Melayu Islam Beraja. Brunei Darussalam menjadi negara Melayu Islam secara rasmi pada 1 Januari 1984 ketika pengisytiharan Hari Kemerdekaan. Sebelum munculnya peradaban Islam ke Tanah Melayu, masyarakat Brunei secara majoritinya mempercayai animisme. Animisme ini didefinisikan berkaitan dengan semangat dan roh. Dalam slide ini adalah berkaitan dengan definisi Melayu Islam Beraja. Melayu membawa maksud di mana masyarakat Brunei mengekalkan serta menerapkan nilai tradisi dalam kehidupan seharian berdasarkan adat resam, akhlak dan budaya masyarakat Melayu. Tambahan lagi, bahasa Melayu dijadikan sebagai lingua franca antara masyarakat untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Seterusnya, Islam adalah sebuah agama yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan kepada umat manusia. Agama Islam juga ada dinyatakan sebagai agama rasmi di Brunei di dalam Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959, pindaan tahun 2004 bahagian 2. Tambahan lagi, masyarakat Melayu Brunei juga dikenali sebagai Brunei Islam. Seterusnya, beraja adalah sistem yang telah lama digunakan iaitu semenjak pemerintahan Sultan yang pertama iaitu Sultan Muhammad Shah. Sultan juga memikul tanggungjawab serta amanah yang besar selaku ketua negara dan juga pemerintah tertinggi dalam institusi beraja, di mana ia juga termaktub di dalam Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959. Seterusnya, kesan kewujudan konsep Melayu Islam Beraja di negara Brunei. Pertama sekali, dari aspek undang-undang. Brunei mempunyai undang-undang yang sama seperti tanah Melayu yang lain, iaitu Hukum Kanun Brunei. Di dalam manuskrip ini, bahasa Melayu dijadikan sebagai kaedah penulisan dengan menggunakan tulisan Jawi di dalam Hukum Kanun Brunei, di mana ini sekaligus mengangkat taraf bahasa Melayu. Selain itu, 23 daripada 50 fasal undang-undang di dalam Hukum Kanun Brunei adalah berunsurkan ajaran agama Islam yang meliputi pelbagai bidang, antaranya ialah perniagaan, tata cara kehidupan dan kekeluargaan. Kedua, dari aspek sosial, Islam mengajar banyak nilai-nilai dan unsur yang baik yang sesuai diadaptasi oleh semua golongan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat Melayu mengamalkan sistem kasta kerana pengaruh agama Hindu. Tetapi sejak munculnya agama Islam, sistem kasta yang menjadikan manusia sebagai hamba sangat ditolak. Agama Islam tidak menghapus kesemua amalan adat resam yang telah diamalkan, tetapi hanya memperbaiki mengikut ajaran Islam. Ketiga, konsep MIB memberi kesan kepada aspek pendidikan. Pendidikan berasaskan Melayu Islam Beraja ini telah berakar umbi sejak 600 tahun dahulu, di mana ia mengajar asas dan nilai-nilai murni. Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran tertua di Brunei Darussalam tetapi hanya diajarkan secara informal. Dasar Pendidikan 1972 menyatakan konsep Melayu Islam Beraja telah dimasukkan di dalam kurikulum sekolah iaitu bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar, pengajaran bahasa Melayu dan pengetahuan agama Islam serta sivik. Terakhir sekali, kebajikan. Menjaga kebajikan rakyat di era pemerintahan Kesultanan Melayu Brunei telah dijalankan dari zaman tradisional lagi, dari era pemerintahan Sultan Haji Omar Saifuddin III sehingga sekarang. Aktiviti kebajikan ini dapat mengeratkan hubungan seorang pemerintah di negara dengan rakyatnya. Walau bagaimanapun, Sultan tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya kepada rakyat walaupun mereka bukan beragama Islam. Jelaslah kehadiran konsep Melayu Islam Beraja ini tidak seharusnya dipertikaikan lagi kerana ia telah hidup lebih dari 1000 tahun di Tanah Melayu dan memberi banyak impak positif kepada bangsa, agama dan juga negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Chia bin Madhan dan saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan membentangkan subtopik yang seterusnya, iaitu ketika interaksi Kesultanan Melayu Brunei semasa peradaban Islam. Ada banyak impak yang telah kami temui semasa kami membuat pencarian dan saya akan mengambil empat darinya, iaitu undang-undang, adat, penggunaan bahasa
dan kepercayaan. Seterusnya, impak-impak ketika interaksi Kesultanan Melayu Brunei dengan peradaban Islam. Yang pertama adalah undang-undang, dan saya telah membahagikan kepada dua, yaitu di luar politik dan dalam politik. Jika di dalam politik, perundang-undangan Islam yang mengatur sendi kehidupan negara adalah Sultan. Tetapi mengikut Undang-Undang Dasar Islam, ini masih terbatas dan belum menggambarkan kewangan negara terhadap Islam. Namun begitu, kedudukan Sultan sebagai pemimpin agama amat kuat, dan ia dibantu oleh Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan jabatan strategis lainnya. Dan mereka yang dilantik oleh Sultan sebagai pembantu-pembantunya diharuskan berlatar dari etnik Melayu yang beragama Islam, dan lebih khusus mestilah bermazhab Syafi'i dan akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Jika di luar politik, hukum kanun Brunei diyakini telah ditulis dan dikukuhkan pada zaman pemerintahan Sultan Hasan. Sultan Hasan adalah Sultan Brunei yang ke-9. Ia memerintah sekitar tahun 1568 hingga 1659 Masehi. Dan pada masa pemerintahan Baginda telah mengamalkan dan melaksanakan beberapa adat istiadat, peraturan negara dan hukum kanun. Hukum kanun Brunei itu sebahagian besarnya berdasarkan ajaran Islam, apalagi dalam persoalan perkahwinan dan perceraian, jinayah dan mahkamah, demikian juga dalam hal jual beli dan riba. Sedangkan sebahagian yang lain terdapat pula hukum yang bersandarkan pada adat seperti yang dinyatakan dalam mukadimah hukum kanun tersebut. Yang kedua adalah adat. Sebelum kedatangan peradaban Islam, adat-adat yang telah dilakukan di Brunei banyak diperolehi daripada agama Hindu dan Buddha. Tetapi selepas kedatangan peradaban Islam, adat-adat di Brunei bukanlah undang-undang tetapi dengan ajaran Islam. Undang-undang ini telah menjadi pegangan hidup masyarakat sebelum kedatangan Inggris ke Brunei. Apabila orang Melayu menganut agama Islam, maka undang-undang Islam telah diterima dan adat Melayu mulai disesuaikan dengan Islam supaya tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Sesungguh pun adat tidak menjadi suatu sumber undang-undang Islam, tetapi Islam membolehkan adat lain diterima dan diikuti oleh pemeluk Islam selama adat ini tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Adat yang dianggap baik, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan Islam dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi pemeluk Islam. Yang ketiga adalah kepercayaan. Sebelum kedatangan peradaban Islam ke dalam Kesultanan Melayu Brunei, kebanyakan penduduk Melayu di Brunei merupakan dalam golongan animisme, yaitu menganut agama Hindu-Buddha. Muhammad Naqib Al-Atas menyebut period ini sebagai perpindahan secara rohani penduduk-penduduk Melayu kepada agama Islam yang dijadikan dasar sistem nilai, pandangan hidup dan gambaran dunia yang mempengaruhi baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial dan intelektual. Islam datang dan mengubah keyakinan orang Melayu dari mempercayai dewa-dewa yang mereka anut pada zaman Hindu-Buddha kepada mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi pegangan hidup dan sumber rujukan bagi umat Islam, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Segala tata cara dan adab sehari-hari berdasarkan kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan yang dapat merusak akidah umat Islam dan memecah belah masyarakat beransur-ansur diganti dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara Brunei benar-benar tidak tersentak kontroversi keagamaan yang kadang-kadang terjadi di negara lain. Ketika Inggris datang pada masa itu, sebagian besar masyarakat Islam Brunei menghormati Inggris sebagai penyelamat negara mereka. Di sinilah letak keunikan masyarakat Islam Brunei, sekaligus sebagai indikasi bahwa Islam di Brunei bisa berkembang tanpa ada halangan, kerana masyarakatnya menghindar prasangka buruk yang berlebihan kepada Inggris. Justru dengan sikap toleransi masyarakat Muslim menyebabkan Brunei benar-benar menjadi Darussalam, negara yang selamat dari berbagai goncangan dan malapetaka. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah dari segi penggunaan bahasa. Semasa kedatangan peradaban Islam, kebanyakan orang yang datang berjual beli adalah dari golongan Islam dan menggunakan bahasa Melayu. Dan di sinilah bahasa Melayu telah dijadikan lingua franca, yaitu bahasa perantaraan di negara Brunei. Dan juga penggunaan tulisan Jawi telah diperluaskan seperti di kedai-kedai, di dalam tulisan dan pendidikan. Kesimpulannya, terdapat banyak kesan interaksi serta sumbangan peradaban Islam kepada kerajaan Kesultanan Melayu Brunei semenjak awal kemunculannya sehingga sekarang. Ini dapat dibuktikan dengan kewujudan bahasa, tulisan Jawi, konsep Melayu Islam beraja, penggunaan pendidikan kepada ekonomi dan politik, dan Islam adalah salah satu teras dan asas yang menjadikan negara Brunei kaya dengan peradaban sekaligus
menjadi simbol kegemilangan dan membangunkan negara.